Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas ya berkenaan dengan isu politik yang mana hari ini ya kita lihat daripada blok pembangkang ya, kerja dia adalah membuat satu propaganda yang menyatakan bahawa kerajaan ini gagal, kerajaan ini tata kelola tak baik dan sebagainya. Jadi saya lihat betul apa yang mereka katakan ini, yang mana kita juga silap. Kerajaan yang ada hari ini pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga silap. Sepatutnya Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas ini saya cadangkan kita ambil orang ini, kita pinjamkan 5 hari untuk dia membantu kerajaan yang ada supaya ekonomi negara kita pulih. Jom kita tonton video ini sebentar. Kita nak bagi Allah 5 hari ya. 5 hari ya kita merintah. Kita tengok berubah lalu UMNO. Bukan 5 tahun, 5 hari ya. Tuan-tuan kau tengok dia. Pasal apa? Ustaz-ustaz UMNO ni tuan-tuan, mulut penuh dengan sagong. Sagon. Tahu tak sagong? Panggil mana? Sagong eh. Apa hukum ustaz? Yang kedua, kita nak batalkan PTPN. Berat PTPN ni. Anak orang telin cerit-cerit belakang mengaji. Masuk universiti belakang. Tapi tuan-tuan tahu, kalau hak mengaji universiti, 20 universiti, IPTA, UKM, USM, UTM, UMK, universiti USM, tuan-tuan tahu, dia hutang umur 23 tahun, sudah hutang sebanyak 30,000. Jadi itulah dia kesilapan kita, kesilapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kesilapan kerajaan yang ada hari ini, tidak menggunakan kepakaran yang ada pada pemimpin PAS ini, yaitu Idris Ahmad ini. Yang saya heran ya, sewaktu dia berada dalam kerajaan, saya tidak nampak Idris Ahmad ini menjadi Menteri Ekonomi, tidak menjadi Menteri Keuangan, tidak menjadi Timbalan Perdana Menteri, tidak menjadi pengurusi PTPN, tidak menjadi Menteri BT, tetapi hanya sebatas Menteri Agama, yang mana saya lihat ceramah ini tadi seolah-olah dia cukupnya hebat. Jadi saya mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan yang ada hari ini, kita gunakan orang seperti Ustaz Idris Ahmad ini untuk kita pinjam dan kita bayar gaji lumayan supaya dia boleh menyelesaikan masalah yang mereka hari ini kritik. Nilai mata wang ringgit naik, ekonomi tak bagus, tata kelola tak bagus. Kita tengok, jika dia berjaya buat, kita jadikan mereka sebagai kerajaan dan dia menjadi Perdana Menteri. Nih orang ini, sebab dia boleh selesaikan. Itu yang pertama. Tak apa, rakyat tidak akan marah, dan saya percaya Perdana Menteri pun setuju. Tapi kalau PAS tidak berjaya, Ustaz Idris Ahmad tak berjaya, keseluruhan mereka, PN itu kita batal, parti PAS kita batalkan dekat ROS. Sebab hari-hari kerja mereka menipu. Ini mereka yang nak membatalkan PTPN, ini hujah dia. Yang nak makan Saigon hari ini pun dia ni juga. Jadi hujah-hujah mereka yang selama ini itu kita lihat. Sekarang ini kalau pemimpin-pemimpin PAS, pemimpin-pemimpin ini membuat kenyataan, membuat ceramah, akibatnya ada video-video yang lama akan keluar. Jadi mereka akan ungkit kita ungkit mereka. 5 hari mana? Hari ini pemimpin PAS semua makan Saigon apabila dia 33 bulan ada dalam kerajaan. Itulah dia. Macam mana yang dia cakap ni tadi, mulut dia penuh dengan Saigon dan bunyi bubuk-bubuk, itulah dia. Sama. Dia pun hanya mampu jadi Menteri Agama aja. Menteri Agama ni dalam bawahnya adalah di bawah Jabatan Perdana Menteri, yang mana mereka ini tidaklah susah mana kerjanya hal ehwal agama. Dan dia hanya sebatas agama Islamnya itu tadi, iaitu hal ehwal agama Islam saja. Dia tidak pergi jauh mana pun. Bukan dia pergi seperti Menteri BT, dia pergi dekat Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan. Duduk dalam kerajaan 33 bulan. Hanyut. Tapi itulah saya kata, kita silap tidak pinjamkan orang-orang bijak PAS ini untuk membantu kerajaan dalam waktu 5 hari. Masuk parlimen pun mereka, presidennya pun jarang masuk. Orang-orang ini dia masuk ke parlimen, dia pergi buat propaganda dia, tidak membuat check and balance yang betul-betul dalam parlimen. Ada saja propaganda yang mereka keluarkan untuk mereka nak mencari perhujahan yang tidak cantik, tidak baik, yang dilihat oleh rakyat, dilihat oleh seluruh dunia. Ini memalukan.
Jadi ini antara hujah mereka yang mana hari ini kita lihat. Kalau kita tengok hari ini nilai ringgit yang naik, yang mereka komplain ni, ini bukan masalah daripada kita. Ini masalah memang seluruh dunia mengalami nasib yang sama. Kita ni bernasib baik. Negara-negara tetangga kita, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam dan sebagainya, harga minyak mereka melambung tinggi. Kita ni masih begini harga minyak. Nak dibandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia, harga minyak dah 3 kali ganda daripada kita. Rakyat dah lebih susah daripada kita. Tetapi okey. Kita sekarang ni masih okey. Tetapi kita dipermainkan oleh cerita-cerita orang politik, terutamanya daripada pemimpin PAS, yang akhirnya rakyat percaya. Ini satu contohnya. PTPN. Dalam waktu mereka jadi kerajaan 33 bulan. Ada tak nih Ustaz Idris Ahmad ni berbunyi untuk nak batalkan PTPN? Kenapa dia diam? Sedangkan Wan Saiful waktu itu adalah pengurusi PTPN. Dan sampai Wan Saiful meletak, dibuang ataupun tinggalkan PTPN, tak nampak satu pun hutang PTPN ini dihapuskan. Lepas tu salah orang ni, salah orang tu. Patutnya mereka buat, tunjukkan. Kalau betul rakyat Malaysia ni suka pada PAS, hari ini PAS dah boleh menubuhkan kerajaan dengan Parti Perikatan Nasionalnya itu. Tak perlu nak cerita tentang nak Barisan Nasional bergabung dengan mereka, GPS nak bergabung dengan mereka. Ini sah bahawa orang tak terima. Dalam mereka jadi kerajaan, mereka tak mampu mendapat kerusi banyak. Hanya dapat 74 kerusi. Bayangkanlah. Yang dapat kerusi banyak malah Pakatan Harapan yang jadi pembangkang. Dapat 82 kerusi. Jadi ini kita boleh lihat bahawa bagaimana pula kalau Pakatan Harapan jadi kerajaan, pasti akan menjadi lebih bagus. Sebab ini mereka sekarang ni takut kerana tata kelola yang ada pada kerajaan yang ada hari ini akan menyebabkan kerajaan ini akan kekal lagi satu penggal atau dua penggal. Maka berkuburlah Parti PAS, Parti Bersatu ini, dan mereka merasakan bahawa perlu hari ini juga mereka jatuhkan kerajaan supaya ruang ini tidak panjang. Dan mereka paling takut apabila DAP berada dalam kerajaan dan DAP akan tahu selok-belok bagaimana mereka selama ini ketirisan, bagaimana mereka melakukan salah guna kuasa, dan DAP akan belajar banyak tentang isu pentadbiran negara. Ini yang amat menakutkan mereka. Bukan sebenarnya DAP itu yang mereka mainkan sentimennya. Dan mereka semua pengecut, tidak berani bertanding di kerusi DAP. Asyik-asyik bertanding di kerusi Melayu, asyik-asyik bertanding di kerusi Melayu. Tapi hari-hari bercerita DAP. Tapi mereka tidak melihat bahawa DAP semakin membesar. DAP semakin baik daripada mereka. DAP sudah ada calon Melayu. PAS ada calon orang lain. Ada daripada kaum lain. Ada daripada agama lain berada dalam PAS. Tak ada. Jadi doktrin apa yang nak dibawa PAS ini untuk mereka menjadi pemerintah? Doktrin apa yang nak dibawa oleh Perikatan Nasional ini untuk mereka nak membawa ke arah minda anak-anak muda supaya mengikut mereka? Semua kerja yang mereka buat pada saya atas dasarnya banyak pembohongan daripada apa yang mereka buat. Dan kita lihat hari ini. Ni contohnya. Apabila saya ulang balik video ini, tujuannya itu supaya kita tahu bahawa kita perlu pinjamkan dia ni. Kita pinjamkan dia 5 hari dan kita tengok selesai tak masalah. Kalau tak selesai, pembohong besar. Tapi kita tahulah memang tak akan selesai. Sebab kita tahu di orang ni mana ada mampu, kemampuan tak ada, ilmu tak ada. Dan akan menambah beban adalah. Buang masa juga. Jadi itu saja ulasan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.